Assalamualaikum, selamat petang, selamat malam. Terima kasih atas kehadiran semua sekali. Terasa macam DJ pula ini ni. Okey. Hari ini kita akan bersama-sama dalam webinar yang kali pertama yang dianjurkan oleh unit multimedia KB Sebarang Perai, iaitu webinar berkenaan dengan penggunaan MyGov UC. Sebentar lagi penceramah kita iaitu TS Magendran akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang MyGov UC ni. Sebelum kita memulakan, sama-sama kita semua membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Okey, kita test suara nampak alhamdulillah semua orang boleh dengar dan clear. Untuk tidak melengah-lengahkan masa lagi, saya jemput masuk Tuan Megan. Okey, salam sejahtera semua. Okey, saya harap semua boleh dengar suara saya. Okey, kalau ada masalah boleh komenlah dekat tepi tu. Okey, so saya harap semua dalam keadaan sihat walafiat. Okey. Semua sihat dan walaupun kita dalam cuti PKP ni, harap tak ada yang tak sihat lah. Okey. So first sekali saya mengalu-alukan semua warga KVSEP ke webinar kita yang kali yang pertama. Okey, kali yang pertama yang kita julung-julung akan kali kita adakan pada kali inilah. Okey. So diharapkan melalui perkongsian yang kita nak buat pada hari ini akan beri sedikit input lah pada semua warga KVSEP sekalian. Okey. Seperti yang saya inform dalam info rasmi tadi, semua yang join pada hari ini bolehlah mula isi borang kehadiran. Okey, jangan lupa borang kehadiran itu sangat penting. Okey, harap semua akan isilah borang kehadiran tu. Okey, pasal email tu tak ada masalah, tak ada isu, tapi digalakkan lah. Okey, yang mana yang join ni just isi alamat aja, email yang ada MOE tu. Okey, password selagi saya akan bagi. Okey. Tapi kalau dah terguna email personal ke ataupun email lain pun tak ada masalah. Okey, kita tak ada penalti lah. Okey. So tanpa melengahkan masa, saya akan mulakan saya punya sesi taklimat lah. Okey, first time kita buat secara online live ni. Okey, so harap semua akan bos baru komen. Okey. Okey. So okey, sebelum kita nak mula ni saya ada satu perkara lah. Okey. Macam biasalah kita kalau buat kat kelas pun mestilah kita tak masuk terus pada tajuk kan. Okey, kita akan buat warm up dulu kan. Okey, so semua dah isi borang kehadiran. Okey, so untuk mukadimah ni, okey, jarak semua dapat bersedia dengan telefon masing-masing lah. Okey. Okey, kita akan saya akan buka satu slide lain. Okey, saya harap semua dah bersedia dengan telefon masing-masing. Sebab saya nak survey sikit. Okey, sebelum kita nak mula ni saya nak buat survey. Okey. So semua pastikan dah bersedia dengan handphone masing-masing. Okey, dekat handphone tu tolong buka browser. Okey, tolong buka browser. Lepas tu type alamat ni, ataupun kalau boleh scan QR code ni pun boleh. Okey, scan QR code, dia akan terus masuk, lepas tu dia akan tanya soalan. Okey, saya nak tuan-tuan jawab dulu.
Okay, kalau yang tak boleh scan QR code, boleh type alamat ni, slido.com dekat browser. Lepas tu type nombor dia S423. Okay, lepas tu dia akan keluar soalan. Okay, cuba jawab soalan tu. Okay, adakah anda pernah mengikuti sesi e-learning ataupun webinar yang seumpama ni sebelum ni? Okay, kita nak tengok, kita nak survey berapa ramai yang ada pengalaman yang pernah join webinar macam ni. Okay, so far ada 4 orang yang dah jawab. Okay, majority memang dah biasa. Okay, dah 5, 7 orang. Okay, saya nak tunggu sampai dia ada list lah dalam 20 ke 30 orang. Okay. Okay, 15 orang. So, memang majority warga KVSET, okay, memang ada pengalaman lah. Okay, mengikuti sesi webinar ataupun sesi learning sebelum ni. Okay, baguslah. Sebab walaupun kita cuti PKP ni, kita masih ambil peluang ni untuk menambah ilmu. Okay, menambah ilmu dengan kaedah yang lain. Okay, bukan kaedah yang konvensional lagi lah. Sebab kita patutnya bangga. Sebab KVSET ni antara KV yang aktif menjalankan e-learning untuk pelajar-pelajar kita. Okay, so far 32 orang dah jawab, hampir majoriti lah. Okay, yang pernah mengikuti sesi e-learning. So baguslah. Okay, so kiranya apa yang saya nak buat hari ini ni rasanya tak ada masalah sangat lah nanti. Okay, so dah ada 37. So saya bagi lagi berapa saat lagi. Okay, untuk bagi yang baru masuk. Okay, boleh guna QR code, scan QR code tu dan terus akan keluar soalan dan cuba jawab soalan ni. Okay, ataupun kalau tak boleh buka browser, type alamat dia slido.com, lepas tu type kod dia S423. Okay, dah ada 42 orang dah jawab. Okay, dah hampir separuh dah tu. Okay, saya tunggu sampai 45. Dah cukup 45 tu. Okey. Kalau tak ada QR code, Cikgu Raja, boleh type, buka browser, type slido.com. slido.com. Lepas tu dia akan minta nombor dia S423. S423. Okey. Okey, okey, dah 45 orang jawab. Okey. Cukuplah. Okey, so kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Harap semua bersedia ya. Okey, harap semua bersedia. Okey, saya akan buka pada soalan yang nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Okey. Apakah device atau peralatan yang anda sedang guna sekarang? Yang ni saya nak tahu, saya nak survey. Sebab saya nak tahu berapa ramai yang menggunakan Android, berapa ramai yang menggunakan iPhone, berapa ramai pula yang sedang menggunakan PC ataupun laptop. Okey. Okey, saya nak survey. Yang mana yang saya nak guna? Sebenarnya saya nak tahu berapa ramai yang pakai iPhone. Sebab iPhone ni dia lain sikit lah nak configure tu. Majority pakai Android. Okey. iPhone memang ada juga. Okey, dalam 20%. Okey, saya akan tunggu sampai 45 ataupun lebih sikit. Lepas tu saya akan teruskan lah. Okey. Ramai yang pakai Android lah. Okay. Okay, so kiranya aktiviti yang kita nak buat hari ini ni bolehlah kita jalan. Sebab majoriti memang pakai Android dan juga pakai laptop ataupun PC. Okay, yang pakai iPhone jangan risau. Okay, sebenarnya dekat iPhone pun kita memang boleh configure. Tapi just malam ni saya mungkin tak sempat nak cover lah macam mana nak configure dekat iPhone. Tapi walau bagaimanapun, saya akan kongsikan manual dia nantilah. Okay, so tuan-tuan boleh cuba nanti. Okay. Okay. So, didapati memang majority lah pakai Android. Ada dalam 21% lah yang pakai iPhone. Okay, saya akan paparkan pula sekarang soalan yang last. Okay, soalan yang last Okay, soalan yang last. Soalan yang ketiga untuk malam ni. Okay, ini atas permintaan kita punya moderator kita. Dia nak tahu macam mana pula promosi kita. Daripada mana tuan-tuan dapat tahu tentang sesi webinar yang kita nak buat, kita sedang buat pada malam ni. Apa sumber dia?
Adakah melalui Telegram rasmi, rakan sekerja ataupun lain-lain. Mungkin dapat tahu daripada sumber-sumber lain ke. Okey. Kita nak tahu yang mana yang berkesan untuk kita nak bagi satu maklumat ataupun aktiviti kita lah. Okey. So memanglah Telegram rasmi lah merupakan salah satu sumber untuk kita nak tahu kita punya apa-apa aktiviti ataupun maklumat yang kita akan buat lah. Okey. So saya tunggu lagi 2-3 orang. Okey. Majoriti memang mendapat tahu tentang aktiviti ini melalui Telegram rasmi. Okey, 47, 48. Okey, saya tunggu lagi 2 kalau ada. Okey. Cikgu Nuzha, kita hujan. Okey, line tak clear. Okey, dah 50. Okey. So memang majoriti menggunakan Telegram rasmi lah. Okey. So kita dah habis lah untuk okey. So basically saya punya taklimat pada malam ni, okey, saya akan cover 3 perkara lah. Okey. Bagi yang tak pernah dengar, tak pernah tahu apa tu sebenarnya email MyGovUC ni. Kenapa Khairul dengan Magin ni kecoh sangat sampai nak buat webinar pula lagi. Sampai Cikgu Farizah pun orang tarik buat benda ni. Okey, nanti saya akan beritahu lah kenapa kita memang serius lah, okey, nak menggunakan email ni. Okey, dan saya juga akan sentuh bagi yang first time. Okey, bagi yang first time nak pakai ni, bagaimana nak masuk, macam mana, apakah benda-benda yang ada dalam email ni. Dan yang ketiga, macam mana kita set up ataupun configure dekat handphone masing-masing. Sebab kalau kita nak check email ke ataupun apa-apa, kita sekarang ni apa-apa pun kita akan guna apa yang ada dekat tangan kita lah. Okey, telefon kita. Okey, tapi saya hanya akan sentuh bagaimana nak configure dekat telefon Android. Sebab Android dengan iPhone ni dia ada beza sikit lah cara nak configure dia. Even Android ni sekalipun, dia ada beberapa cara lah yang kita boleh guna. Dia sebenarnya, walaupun kami ada minta semua yang akan semua untuk download apps Outlook, tapi sebenarnya itu satu option sebenarnya. Satu option. Bukannya satu-satunya cara yang kita ada kalau kita nak akses kepada email MyGovUC ni. Okey. Okey, sebelum saya pergi lebih lanjut, ada beberapa terms lah. Okey, benda-benda yang kita kena biasakan. Okey, kita kena faham. Supaya lepas ni kalau kita ada apa-apa isu ke atau apa-apa siapa-siapa tanya ke, okey, apa email rasmi tuan. So kena tahulah yang mana satu email. Sebab kalau tuan-tuan perasan, dalam file Excel yang saya share dalam info rasmi baru-baru ni, ada 2 kolom. Satu kolom primary email address, satu lagi account name. Ada 2 benda ni. So dua-dua ni tuan-tuan kena faham dan kena tahulah. Okey, saya ambil contoh lah. Saya ambil beberapa email ni, saya bagi contoh saja. Okey. Okey, sebenarnya yang ni taklah nak katakan sulit lah. Okey, sebab ini email, password memang saya akan tunjuk lah. Okey, macam kata contoh saya ambil email Cikgu Azmirul. Okey, email dia kalau dia nak bagi kepada siapa-siapa ke, nak bagi kepada mana-mana agensi ke, ini email yang dia kena bagilah. Okey. Sebenarnya ID dia adalah berdasarkan kepada ID yang tuan-tuan yang propose pada hari itu. Sebab sebelum ni jangan laju sangat. Okey, tak laju, sebenarnya saya try my level best untuk slow lah. Okey. Okey, saya balik pada ni. Hari tu saya ada minta, saya ada survey lah tuan-tuan cadangkan ID yang tuan-tuan rasa okey bagi tuan-tuan untuk kita propose kepada pihak mampu untuk diorang generate lah ID ni. Tapi boleh dikatakan majoriti lah. Majoriti warga KVSEP yang cadang tu memang dapat. Mungkin ada 1-2 tu dia tak dapat nak create ID yang sama. Mungkin disebabkan ID tu mungkin dah wujud di tempat lain ataupun di agensi lain. So mungkin ada sedikit perbezaan berbanding apa yang tuan-tuan cadangkan hari tu lah. Okey. So yang kolom yang pertama ni adalah kita punya alamat email. Okey. So alamat email kita adalah id@moi.edu.my. Kita punya @moi.edu.my. So itu adalah alamat email.
Lepas tu ada lagi 2-3 perkara yang kita akan selalu jumpa adalah domain. Okey. Benda ni kita akan jumpa terutamanya nanti sewaktu kita nak cuba nak install dalam telefon. Okey, saya masih pada terma-terma yang penting lah. Okey. Bila dikatakan dengan email MyGov ni, okey, first sekali yang tuan-tuan kena faham adalah email, okey, akaun email dia. Okey, ataupun alamat email dia. Okey. Alamat email dia akan ada kita punya ID @moi.edu.my. Itu adalah alamat email kita. Okey. So masing-masing boleh check lah. Itu adalah alamat email. Lepas tu perkara yang kedua yang kita kena faham adalah 3 benda ni. Domain, ID dan kod agensi. Sebab 3 perkara ni kita akan jumpa. Okey, kita akan jumpa masa kita nak configure dalam telefon. Okey, sebab kita akan jumpa dengan perkataan domain. Kita akan jumpa dengan perkataan ID dan kita juga akan jumpa dengan kod agensi. So saya nak tuan-tuan kena jelaslah. Okey, bila diminta domain, domain kita adalah 1 gov.uc. 1 gov.uc. Okey, 1 gov.uc. Itu adalah domain. Okey, lepas tu ID lah. ID adalah ID yang kita propose lah hari tu. Okey, kita punya ID. Lepas itu, di ujung dia ada .edu. Okey, ini adalah kod agensi kita. Kod bagi KPM. Okey, kita di bawah KPM. So, kita punya kod agensi adalah edu. Okey, so bila dia minta dalam format yang seperti ini, so tuan-tuan kena ikutlah format dia. Domain dia apa, kod agensi dia apa, so kena ikut format dia. So ini just pengenalan lah. Terms-terms yang kita akan biasa akan dengar. Okay. Okay, suara saya masih tak apa clear kot. Okay. Okay, saya akan teruskan. Ya, cuba Rizal. Teruskan. Okay. Cuma yang suara ya masih kata ada tak pernah dengar lagi suara tadi. Tapi boleh clear lah daripada yang tadi. Okay. Okay, saya masuk sikit tentang pengenalan lah tentang MyGov.uc. Okay, sebenarnya MyGov.uc ni sudah lama wujud. Okay, dia bukan baru lagi. Sebab kalau ikutkan even dekat kita punya KV pun ada lebih kurang 17 orang pensyarah dan staff beberapa tahun yang lepas telah dibekalkan dengan email MyGov.uc. Okay. Untuk dia try run. Sebab kalau ikutkan BPTV ni merupakan salah sebuah agensi bawah kerajaan yang dipilih untuk buat pilot test. Okay, pilot test pada beberapa tahun yang lepas. Okay, so memang terdapat dalam 17 orang warga KWSEP lah yang telah mendapat email tu. Okay. Sebenarnya ini adalah satu perkhidmatan yang komunikasi dan kolaborasi yang bersepadu. Okey, dia ada multi in one. Dia bukan 2 in 1 atau 3 in 1. Dia ada multi, dia ada banyak servis yang dia bagi tapi all together. Okey, semua tu sekaligus. Antaranya adalah perkhidmatan email, video conferencing, okey, ataupun yang kita selalu dengar adalah Skype lah. Okey, Skype, instant messaging, okey, serta pengurusan identiti lah. Okey, itu adalah antara servis yang ada dalam perkhidmatan MyGov.uc. Okey, so dan juga email ni pula ada 2 jenis lah. Okey, so nanti kita akan sentuh lah yang tu. So ni adalah sedikit pengenalan awal lah tentang apa yang dikatakan sebagai email MyGov.uc ni. Okey. Okey, pengenalan akaun email MyGov.uc. Okey. Okey. Sini saya paparkan apakah faedah-faedah yang kita akan dapat bila kita menggunakan email MyGov.uc. Okey, tuan-tuan jangan jadi confused ataupun tertanya-tanya. Kenapa saya sebut MyGov.uc tapi dalam istilah yang dia muncul dekat slide ni banyak 1 gov.uc. So sebenarnya dia sama je.
Dulu dia panggil OneGov UC. Lepas tu dia tukar nama sikit. Dia tukar kepada MyGov UC. Tapi dia punya alamat, dia punya certain terms tu masih kekal sebab dia adalah akan menelan kos yang tinggi kalau nak ubah. Okay, so that's why dia orang kekalkan yang tu. Just dia punya panggilan atau nama dia saja ditukar kepada MyGov UC. Okay, so antara faedah-faedah yang kita akan dapat. Okay, antara faedah-faedah yang kita akan dapat kalau kita guna email MyGov UC, pertama dia adalah selamat. Okay, dia ada selamat, dia ada banyak aspek-aspek keselamatan yang diselitkan bersama lah. Okay. Kedua, dia dipantau dan dilindungi lah. Okay, oleh sebenarnya pihak yang urus kesemua benda ni ataupun dia punya technical adalah pihak mampu lah. Pihak mampu dan dengan dia punya agensi yang bantu ataupun turut serta adalah Telekom Malaysia lah. Okay. So dia punya pangkalan data pun berpusat. Okay. Dan dia adalah cost effective. Cost effective maksudnya kalau kita tengok servis-servis yang diberi situ, okay, kalau kita nak guna dekat platform lain ataupun tempat lain mungkin lagi mahal. Okay. Tapi yang ini memang cost effective lah. Okay, tuan-tuan jangan lupa, kerajaan memang dia bayar. Benda ni bukan percuma. Okay, perkhidmatan ni memang kerajaan bayar. Okay. Dan satu lagi pengurangan jejak karbon. Yang ini nak mengurangkan penggunaan kertas lah. Okay, that's why sebenarnya kita nak beralih kepada zaman digital. So kita nak sebanyak yang boleh kita nak mengurangkan penggunaan kertas. Dan komunikasi yang efisien. Macam sekarang. Okay, oleh kerana kita tak boleh nak berjumpa, tak boleh nak bersemuka. Okay. So apakah cara yang kita nak guna untuk nak berkomunikasi? Okay, selain daripada telefon. Okay. So that's why di dalam MyGov UC ni dia wujudkan beberapa perkhidmatan yang kita boleh guna sebenarnya. Okay, untuk kita nak masih dapat jalankan kita punya kerja ataupun tugas harian ataupun tugas rasmi kita lah. Okay. Okay, yang ni adalah servis-servis yang ada dalam MyGov UC. Okay. Saya tak akan sentuh semua. Okay. Hari ni saya just akan sentuh dua je. Okay. Iaitu tentang dia punya email. Okay. Dan juga mobile. Okay. Macam mana yang perkhidmatan mobile yang kita install dalam telefon bimbit kita. Okay. Yang lain-lain tu mungkin saya akan buat sesi yang seterusnya. Kalau ada permintaan, nanti saya akan sentuh yang tu. Okay. Dari segi package, okay, dia sebenarnya ada package yang disediakan oleh pihak mampu. Okay, maksudnya bukan semua orang akan dapat package yang sama. Okay, dia basically ada dua jenis package. Okay, itu package 2 gig, satu lagi package 4 gig. Yang ini berdasarkan kepada keperluan. Okay, keperluan kita. Walaupun pihak mampu, dia letakkan syarat dia untuk grade 53 dan ke bawah ni, dia punya size storannya 2 gig, manakala grade 54 dan ke atas tu 4 gig. Tetapi yang ini kita diberi kelonggaran. Sekiranya mana-mana pegawai, okay, sekiranya mana-mana pegawai dalam jabatan kita yang memerlukan ataupun ada keperluan storan yang lebih besar, kita boleh adjust. Bila kita adjust tu adalah, okay, mungkin bayaran dia akan bertambah, tapi pihak mampu dia tidak menghalang lah, tapi kena ada justifikasi dia. Kena ada justifikasi kenapa pegawai itu perlukan lebih storan dan sebagainya lah. Yang tu sebenarnya dia kena mendapat izin daripada ketua jabatan kita. Kalau ketua jabatan kita kata okey, barulah kita akan naikkan dia punya storan lah. Sama ada 3 gig ke 4 gig ke dan sebagainya. Dia maksimum dia boleh sampai 10 gig sebenarnya. Okay, kalau ikutkan. Tapi buat permulaan by default, semua kita majority kita punya storan adalah 2 gig lah untuk email kita. Okay, saya harap setakat ni tak ada masalah kot. Semua boleh dengar, boleh faham apa yang saya cuba katakan tadi.
Okey. Okey, macam mana nak akses ke laman MyGov UC? Even alamat dia pun dia masih pakai OneGov, dia tak pakai MyGov sebab bila kita nak tukar pada MyGov, itu sebenarnya satu kerja yang memang complicated dan memerlukan kos yang amat tinggi. So kerajaan oleh kerana dia tak nak bazirkan wang rakyat, so dikekalkan alamat dia. Okey, so alamat dia adalah http://www.onegovuc.gov.my. Okey, itu adalah alamat dia, alamat website untuk laman MyGov UC. Okey. Okey, kita tengok satu video lah. Okey, kita tengok satu video, dia akan tunjuk bagaimana nak akses. Tak ada volume ke Megan? Tak ada volume ke Megan? Okey, saya harap tuan-tuan dah tengok tadi. Okey, yang tu adalah video lah. Okey, sekarang kan kita akan cuba akan masuk ke website tu. Okey, kita akan cuba masuk. Okey, dekat address dia tuan-tuan type lah. Okey, www.onegovuc.gov.my. Okey, itu adalah dia punya alamat dia lah. Okey, type dekat browser dan boleh ni lah. Okey, boleh buka dan itu adalah dia punya website. Okey, website yang mana segala maklumat yang berkaitan tentang MyGov UC ni ada diletakkan di situ. Okey, antaranya contohnya yang paling dekat main page dia ada letak lah. Okey, apakah servis-servis yang ada dalam MyGov UC, dia punya takwim aktiviti dia, kalau ada masalah nak kontak siapa. Okey, itulah dekat main page. Yang paling penting adalah dekat muat turun. Okey, muat turun ni dia sebenarnya adalah satu bahagian di sini yang mana dia sediakan manual. Okey, segala maklumat, segala manual berkaitan dengan MyGov UC ni tuan-tuan boleh dapat di sinilah. Dia ada buat dalam bentuk video dan juga dalam bentuk PDF. Okey, terpulang. Kalau nak pakai yang video pun boleh, nak guna yang teks pun boleh lah. Okey, dia ada disediakan untuk pengguna biasa dan juga untuk admin. Okey. Lepas itu login. Okey, yang login ni sekejap lagi saya akan tunjuk. Okey. Okey, sekarang yang ni adalah dia punya muka utama lah dekat laman web MyGov UC. Okey, saya continue sikit.
Okey. Saya nak sebelum kita nak login tu saya nak bagi tahu. Bila kita nak login, okey, cara nak login dia macam ni. Kalau tuan-tuan masih ingat. Okey, dia ada ID, lepas tu ada kod agensi. Bila kita nak login kita punya account, cara dia kita kena masukkan ID kita, lepas tu .edu. Itu adalah dia punya login. Okey. Okey, password. Yang ni saya nak bagi tahu sikit. Tadi saya ada sebut ada lebih kurang 17 orang pegawai di KVSEP yang memang dah ada sebelum ni. Tapi ada antara akaun tu dah jadi tak aktif. Sebab isu dia macam ni. Bila mana-mana akaun yang tak aktif ataupun tak diguna untuk tempoh masa 3 bulan. Okey, 3 bulan dah ke atas, akaun tu akan secara automatik akan jadi tak aktif. Bila jadi tak aktif, user dia tak boleh access lah, tak boleh buka email dia, tak boleh buka akaun dia. So, daripada 17 orang tu memang majoriti akaun dia dah jadi tak aktif sebab jarang guna ataupun tak pernah guna. Okey. Tetapi sekarang apabila kita nanti bila kita dah configure ataupun kita install dalam kita punya telefon kita, okey, benda tu akan menyebabkan akaun kita sentiasa akan aktif. Dia tak akan jadi tak aktif. So possibilities untuk akaun kita jadi tak aktif tu memang dah tak ada. Kalau kita install aplikasi dia dalam telefon. Itu adalah apa yang maklumat yang saya dapat daripada pihak mampu lah. Okay, that's why kita galakkan semua user install dalam telefon. Supaya akaun kita sentiasa akan jadi aktif. Sebab apa? Isu dia macam ni. Walaupun kita tak guna, tapi kerajaan masih kena bayar. Itu sebab kita tak nak basihkan duit kerajaan. Wang kerajaan, wang rakyat sebenarnya seperti kita tahu. So, that's why kita galakkan, kita tak nak jadi bazir. That's why kita minta bila kita install dalam telefon, akaun tu takkan jadi tak aktif. Okay, so saya akan sharekan password. Sebab password ni dia agak sulit. So saya tak boleh display dekat slide. Okay, sebab dia video ni nanti kita akan letak dekat kita punya YouTube KVSEP. So dia akan jadi tontonan untuk umum. So saya tak boleh letakkan password di sini. Tetapi apa yang saya nak minta kepada semua, nanti saya akan bagi password yang default. Maksudnya password yang asal, yang original. Okey, apa yang saya nak minta, okey, tuan-tuan, kalau boleh akses ke akaun masing-masing dan terus tukar password. Tukar password. Bila dah kata tukar password ni, dia ada password dia, ada polisi dia, ada syarat-syarat dia. Yang ni saya nak paparkan dululah. Okey, ini syarat-syarat dia. Bila kita nak buat password MyGovUC ni, ada syarat-syarat dia. Ini macam lagi ketat lah. Selalunya kita akan jumpa password ni 6 karakter ataupun paling banyak pun 8 karakter. Tapi MyGovUC ni syarat dia kena ada at least minimum 12 karakter. 12 aksara. Okey, dia tak boleh kurang lah. Dan dia kena ada gabungan. Dia kena ada gabungan, kena ada at least satu huruf besar. Kena ada sekurang-kurangnya satu huruf besar, kena ada sekurang-kurangnya satu huruf kecil. Ni minimum dia kena ada. Satu huruf besar, satu huruf kecil. Dan kena ada at least satu nombor. Satu nombor dan satu simbol. Simbol ni terpulang lah. Nak letak simbol dollar ke, simbol hashtag ke, simbol apa-apa simbol lah yang kita boleh jumpa dekat kita punya keypad. Okay, tapi yang tuan-tuan kena faham, daripada 12 karakter yang maksimum ni, 12 karakter yang minimum ni, mesti ada 4 benda ni. Mesti ada gabungan 4 benda ni. Kalau tak cukup mana-mana, dia memang tak lepas. So tuan-tuan kena ingat lah. Okay, kena ingat semua ni. Dan satu lagi, yang ni memang dekat mana-mana pun memang tak digalakkan lah. Pastikan password tu tak guna nama sendiri. Jangan ada nama sendiri tu jadikan password. Yang ni memanglah dia nak jaga integriti lah
dan juga supaya akaun kita tak mudah diceroboh. Okay, so ini adalah dia punya password policy. So saya harap semua faham lah tentang perkara ni. So sekarang saya akan sharekan dekat info rasmi password bagi MyGovUC. Okay, so tuan-tuan boleh buka dekat okay, boleh buka dekat info rasmi. Saya share dekat itu password. Itu password default. Okay, saya dah share dah dekat info rasmi. Itulah password default bagi user yang tak pernah guna, tak pernah akses email MyGovUC ni. Bagi yang biasa guna, password lama tu masih kekal, tak ubah sepatutnya lah. Okay, so sekarang, okay, saya dah bagi password. Sebelum tu saya dah bagi ID. Okay, so sekarang saya akan tontonkan dulu satu video. Bagaimana kita nak login. Ni nak login ni bukan dekat telefon. Bukan melalui apps. Okay, kita nak login ni melalui website. Okay, so dia akan tunjuk. Ada satu video ni. Okay, harap tuan-tuan boleh tonton video ni. Okay, saya harap semua dah tonton tadi. Okay, don't worry. Okay, don't worry. Bagi yang rasa macam video tu terlalu laju ke apa, okay, saya akan tunjuk sekali lagi. Saya akan tunjuk dan saya akan explain secara perlahan-lahan lah. Okay. Okay, apabila kita nak login untuk kali yang pertama, okay, log masuk bagi kali yang pertama, apa yang tuan-tuan kena buat, okay, masuk ke website dia. Okay, masuk ke website MyGovUC. Okay, lepas itu tuan-tuan akan jumpa ada satu menu di ujung sekali. Okay, dia ada login SSO. Okay, single sign single sign.
Okay. So pergi ke tu. Okay, pergi ke klik dekat login SSO. Okay, lepas itu dia akan muncul. Dia akan minta. Okay, dia akan minta masukkan username dan juga password. So tuan-tuan kena ingat, username kita adalah kita punya ID ataupun nama. Okay, ID lah, saya ikut term yang kita faham. ID dot agency. Agency kita apa? .edu. Okay, ingat ya. id.edu. Okay, type dekat username dia. Lepas tu type password dia, password yang saya baru bagi tadi. Okay, password yang saya share dalam info rasmi. Okay. Sebab saya harap tuan-tuan boleh tukar password sekarang lah. Okay. Password. Lepas itu, yang ni kalau kita login lah. Okay. Kita login. Kita masukkan password. Okay. Megan, boleh reverse balik laju? Yang mana, bahagian mana yang laju tu? Yang start daripada mula tadi, login edu tadi. Okay. Start daripada edu tu dia sangkut. Alright. Okay, seperti yang ni, login SSO. Okay, login SSO. Lepas itu, okay. Dekat username ni, okay tuan-tuan dekat ingat dekat username ni, okay type Dekat ID. situ boleh zoom tak nampak dekat kotak dah. Kat situ nak kena tulis apa Okay, username, nama agensi. ID kita. Okay, masukkan ID. Ingat tak ID yang saya sebut tadi? Kan di awal slide tu saya ada sebut. Kita masing-masing ada ID kan? Okay, saya reverse balik slide saya tadi kan. Okay. Dalam slide ni kan saya ada sebut. Okay. Dekat account name ni kan ada domain. Lepas tu ada ID. Okay, ID ni samalah dengan alamat email pun kita yang bahagian depan ni. Okay, bahagian hadapan tu. Contoh macam Cikgu Azmirul, dia punya ID dia lah azmirul.abdullah. Okay, macam Cikgu Shidi.Cik Husin. Itu adalah dia punya ID. Okay, tetapi bila combine dengan moi.edu.my, dia jadi alamat email dia. Okay, itu adalah alamat email. ID dia adalah Shidi.Cik Husin. Itu adalah ID dia. Okay, lepas tu kod agensi kita .edu. Okay, sekarang bila kita nak login ke kita punya account, apa yang kita perlu type adalah id.code agency, iaitu kita punya ID. Contoh kalau cikgu orang lain lah, cikgu Anwar, cikgu Ustaz Anwar. Dia punya ID dia anwar.jafar. Okay, itu adalah ID dia. Okay, dia punya code agency.edu. So itu yang dia kena type dekat username. Okay, dekat username. Okay, dekat username dia kena type yang tu lah. Okay. Dia kena type id.edu. Okay, id.edu. Lepas tu password yang saya baru bagi tadi. Okay. Lepas itu kalau tuan-tuan boleh masuk, okay, boleh masuk ke sini. Okay, ini adalah dia punya interface utama lah yang tuan-tuan akan nampak. Okay. Yang ni kalau dah berjaya masuk. Tapi oleh kerana kita nak login untuk kali yang pertama. Okay. Yang ni yang kita akan jumpa dulu. Sebelum kita nak jumpa kita punya menu kita. Okay. Kita akan jumpa ini. Sekiranya kita first time access ke MyGov.UC. Once kita dah masuk username dan juga password, kita akan diminta untuk tukar password. Okey, saya harap semua dah sampai sini. Okey, semua dah sampai sini. Okey, kotak yang pertama. Benda yang kita kena masuk adalah domain. Okey, domain kita apa? Saya playkan sikit. Okay, domain kita adalah 1.gov.uc. 1.gov.uc. Itu adalah domain kita. Okay.
Lepas tu username. Username kita apa? Adalah ID ataupun nama lah. Okay. Saya sebenarnya saya tak berapa suka guna perkataan nama sebab nanti kan confuse. Sebab ID kita tak semestinya nama kita. Okay, kadang-kadang ada yang ID dia jadi lain. So that's why saya tak biasakan guna nama lah. Okay, dia jadi ID. ID kita lepas tu titik edu. Ingat lah, kotak yang pertama ni kita kena type 1 gov.uc palang, okay, palang id.edu. Okay, id.edu. Lepas tu dekat current password. Current password ni adalah password kita yang sekarang, yang saya bagi tu. Saya bagi tu, itulah current password. Lepas tu new password ni, password baru yang kita nak tukar. Ini password yang kita kena tukar tu, kena ikutlah polisi dia. Mesti ada minimum 12 karakter. Lepas tu dia kena ada gabungan sekurang-kurangnya 1 huruf besar, sekurang-kurangnya 1 huruf kecil, minimum 1 nombor dan 1 simbol. Kena ada 4 benda tu. Tapi total mesti ada minimum 12 aksara. Tadi Cikgu Fariza ada share lah satu contoh. Itu just contoh je. Tapi janganlah semua pakai yang tu, nanti senang kena hack nanti. Okay. Okay. So saya harap yang inilah. Okay, yang ni nak tukar password. Okay. Okay, kalau ada yang tak, maksudnya ada yang kata dia tak keluar page ni, tak apa, tak ada masalah. Okay. Nanti saya akan tunjuk. Okay. Mungkin tuan-tuan terus masuk ke main page dia. Terus masuk ke main page. Nampak 3 pilihan ni kan? Okay, 3 pilihan tu. Okay lah, senang kata saya tunjuk live lah. Okay. Okay, saya pausekan dulu video ni. Okay, saya tunjuk live. Okay. Yang ni adalah website dia. Okay, login SSO. Macam saya punya ni, ni lah. Okay, ini ID saya. Okay. Ini adalah ID saya. M. Magendran. Okay, ID saya. Tapi nama saya Magendran Munisami. Itu saya kata. Saya tak nak guna perkataan nama tu. Sebab dalam video tadi tu dia guna nama. Megan, sorry. Yeah. Boleh zoom sikit tak? Gambar my gov.uc tu halus. Oh, zoom kan? Megan, sorry. Boleh Okay, zoom saya sikit tak? Gambar my gov.uc tu halus. Tak nampak masa login. Sikit lagi. Okay. Clear. Alright, thank you. Okay. So type ID kita .edu. Macam tadi lah saya kata. Okay, ikut ID masing-masing lah. Okay, ID tu adalah bahagian depan kita punya alamat email tu. Okay, itu dia kadang-kadang tu dia sebenarnya basically dia akan ada dua nama lah. Okay, 2 perkataan. Dia akan ada titik. So yang tu yang adalah ID kita. Lepas tu titik satu lagi .edu. Okay, lepas tu masukkan password. Okay, lepas tu tekan login. Yang ni saya kena kecilkan balik. Nanti kita nampak apa yang okay, yang ni sebab saya sebagai admin, saya akan ada extra ni lah, admin. Tapi tuan-tuan basically akan ada 3 ni. User self-service, OWA. OWA ni email lah, email kita. Dan ini BMT. BMT ni file transfer. Okay, tadi ada yang tanya, kat mana saya nak tukar password ni, tak muncul pun. Okay, kalau tak muncul tu tak ada masalah tuan. Okay, kat mana nak tukar password? Okay, sekejap Okay, klik dekat ni. Klik dekat user self-service. Okay, user self-service. Dekat sini dia akan muncul ni. Okay, dia akan muncul bahagian ni. Dekat sini tuan-tuan boleh tengok apakah servis-servis yang ada dalam kita punya account. Di sini dia akan paparlah maklumat ringkas tentang kita. Okay, pastikan account tuan-tuan status dia tulis aktif. Ini penting lah, tapi majoriti kalau dah boleh masuk tu memang aktif lah account tu. Okay, lepas tu nama kita, nombor IC kita. Okay, current package. Package kita
Saya zoomkan supaya boleh nampak sikit. Okey. Okey, kat sini dia ada current package dia standard. Login ID, login ID, login ID kita OneGovUC ini kita punya username lah. Okey, ini adalah email kita. Okey, mailbox, total usage, ni semua dia punya maklumat lah. Okey, apa yang tuan-tuan akan nampak, dia ni adalah package yang dia offer lah. Okey, yang akan offer, yang memang dia akan ada. Tapi kadang-kadang ada yang akan tulis not subscribe. Yang tu tak apa, yang tu nanti kita boleh inilah, tak ada masalah. Kan kita nak tengok ke mana nak tukar password kan. Okey, ini alamat sebenarnya sebelum tu. Ini adalah maklumat peribadi. Okey. Saya minta tuan-tuan yang boleh masuk tu, okey, tuan-tuan yang boleh masuk tu bukan sekarang lah, boleh buat kemudian pun sebab takut nanti drag masa. Ini pun dah 9 dah. Okey, tuan-tuan tolong update sikit maklumat peribadi ni. Okey, kalau ada yang tak betul ke tak lengkap tolong update. Contohnya macam job title ni tolong update. Okey, grade kalau grade ni mungkin tak boleh, boleh. Grade ni boleh kalau dah naik grade, mungkin yang baru naik grade ke boleh update. Okey, alamat kalau tak lengkap, lengkapkan. Lepas tu tekan update my profile. Ini kalau update profile. Okey, untuk password, tuan nampak tak? Ada menu kat sini. Ujung ni ada reset your password. Try klik yang tu. Dekat sini lah. Okay, kat sini boleh tukar password. Yang menu tadi tu sebenarnya mungkin sebelum ni first timer tu dia akan keluar automatik. Tapi mungkin ada yang tak keluar. Bila tak keluar tu, saya minta tuan-tuan masuk ke sini. Okay, masuk ke user self-service portal. Scroll bawah sikit. Pergi ke bahagian reset your password. Okay. Reset your password, lepas tu masukkanlah password yang baru. Kena masuk 2 kali lah. Okay, new password, lepas tu confirm password. Okay. Itu adalah tempat yang tuan-tuan boleh guna untuk nak tukar password. Okay, saya patah balik sikit. Okay, so ini adalah menu utama lah dekat kita punya account kita. Okay, so saya nak masuk sikit lagi slide. Okay, saya nak patah balik. Saya nak buka balik slide saya. Okay. Okay. Kebetulan memang saya nak terangkan pasal email lah. Okay. Okay, saya guna saya punya email. Email ni. Okay. Tadi bila dah masuk ke main page email account kita. Okay, account kita ni. Tuan-tuan akan nampak ada 3 app. App 1 adalah user self-service. App 2 OWA. App 3 BMT. Okey, yang BMT ni saya mungkin akan cover pada taklimat yang akan datang lah. Okey, sebab yang tu mungkin akan perlukan masa juga. So hari ni saya nak masuk untuk email saja. Okey, OWA ni adalah email kita. Okey, tuan-tuan boleh klik dekat OWA. Okey, dia akan buka Outlook. So ini adalah kita punya account lah. Ini adalah dia punya account kita. Macam contoh kalau kita buka Google ke Yahoo kan, kita akan nampak kan inbox lah, send mail, draft semua kan. Ni bagi yang biasa tak pernah buka mungkin kosong lah ruangan ni. Tapi yang tak pernah, yang biasa buka, yang ni dia akan ada lah email-email lah. Okey, kalau nak buat email baru, tekan new. Lepas tu type lah. Okey, nak hantar email kepada siapa, CC ke, subject. Lepas tu type message kita, lepas tu send. Yang ni saya rasa tuan-tuan kalau yang biasa yang hantar email, yang ni form common method lah. Okey, tak ada apa-apa sangat lah. Okey, ini cara nak hantar, send email. Kalau nak baca email, dia akan tunjuk lah dekat sini. Okey, kita boleh filter lah. Filter, nak filter. Macam biasa lah dekat Google pun sama. Nak tengok filter by unread ke, semua kita boleh buat. Okey, so ruangan ni tuan-tuan boleh explore sendirilah. Okey, lepas tu kalau macam contoh nak tukar, nak letak gambar, boleh lah. Nak tukar gambar ke, nak letak apa-apa ke, nak letak signature ke, nak letak apa-apa, itu tuan-tuan boleh explore sendirilah. Okey, so saya teruskan dulu. Ini bahagian yang penting lah yang saya nak buat ni. Okey,
So saya dah sentuh sikit tentang email. Okey. Yang tadi saya tunjuk tu, yang tu adalah kita buka email daripada website. Okey. Kita buka email daripada website. Okay, saya harap tuan-tuan Megan, sorry, ya, Megan. ya. Ada soalan ni berkenaan ni, saya paparkan soalan. Oh, okey, Cikgu Raja dia bukannya. Dekat bahagian password kena type ke OneGov UC? Tak perlu Cikgu Raja. Password ni tak perlu letak OneGov. Dekat kita punya username saja letak domain. Okey, password ni adalah dia terdiri daripada minimum 12 karakter. Okey, minimum 12 karakter. Minimum 12 karakter dan dia mesti ada gabungan at least satu huruf besar, satu huruf kecil, satu nombor dan satu simbol. Yang selebihnya tu tuan-tuan nak letak apa pun boleh lah. Tapi pastikanlah password tu dia dah create tu, dah berjaya. Dan tuan-tuan ingat lah. Okay, ingat. Jangan lupa. Tapi kalau in case kalau tuan-tuan lupa password ke apa, boleh refer dengan saya ataupun Encik Khairul. Sebab untuk KV Seberang Pride, Encik Khairul ada bunyi. Dah keluar. Okey. Untuk KV Seberang Pride, ada 2 orang admin. Okey, ada 2 orang admin. Iaitu saya dan juga Encik Khairul. Okey, Encik Khairul Anwar. Okey, so kalau ada masalah password terlupa ke, tak boleh akses ke, boleh refer dengan kami. Tapi kalau ada masalah-masalah lain yang mungkin di luar ke bidang kuasa kami, nanti saya akan bagi dia punya maklumat dia, tuan-tuan boleh kontak terus dengan mereka lah. Okey. Okey, so saya nak sambung kepada bahagian yang ketiga untuk malam ni, iaitu berkaitan tentang bagaimana nak configure akaun email dalam telefon. Okey, tadi yang saya tunjuk tu adalah kalau kita nak buka melalui browser, melalui internet. Nak buka dekat PC ke, laptop ke, ataupun dekat handphone kita, kalau nak buka melalui browser, itu cara dia lah. Okey. Tapi kalau dalam handphone ni, kita juga boleh install apps dia. Kita tak perlulah setiap kali kena buka browser, kena login semua. Sebab selalu kita nak senang. Kita nak dapat alert message tu dengan cepat lah. So, apa yang disarankan, kita install apps dia. Okay. So, sebelum ni, memang pihak Urus Setia ada minta kepada semua pegawai di KW Seberang Pride untuk install siap-siap apps Outlook. Okay. Tetapi selepas kami bagi arahan tu, lepas tu saya baru dapat info daripada pihak mampu. Dia sebenarnya taklah mandatory, okay, untuk kita install Outlook dalam telefon kita. Okay. Sebenarnya dia boleh juga configure menggunakan mana-mana mail service yang sedia ada. Contohnya Gmail. Okay, contohnya Gmail. Kalau dekat telefon kita dah ada Gmail, kita boleh guna apps tu untuk install email MyGov UC ni. Ataupun kalau kita ada mail, webmail yang lain, kita juga boleh install. Tapi yang penting kita kena pilih Exchange. Sebab nanti dia akan keluar, dia pilih dekat Gmail pun, nanti dia akan minta jenis account. Jenis account tu dia selalunya akan ada POP. Dia adalah beberapa jenis account. Tapi untuk MyGov UC ni, dia guna Exchange. Kalau tuan-tuan jumpa Exchange, yang itulah pilihan yang tuan-tuan kena ambil untuk nak configure email MyGov UC. Tapi untuk malam ni saya akan tunjuk macam mana kita nak install dalam Outlook. Okey, kalau nak guna yang lain-lain tu, kita saya mungkin akan share lah dekat saluran lain. Okey, oleh kerana masa mencemburi kita, saya pun tak nak ambil masa yang lama, sebab saya pun faham tuan-tuan ada banyak komitmen. Yalah, maklumlah, sebab oleh kerana kita semua diarahkan duduk di rumah, so kita memang ada banyak komitmen. So saya pun tak nak ambil masa lama sangat. So
So hari ini saya nak tunjuk macam mana nak configure My Emergency ni dalam Outlook. Okay, tapi sebelum itu saya nak tuan-tuan kena faham. Okay, saya tak nak ada yang confused. Okay, saya tak nak ada yang confused. Sebab tadi saya ada sebut, di awal slide saya tu saya ada sebut beberapa terms yang biasa kita akan guna. Okay, terms-terms itu adalah applicable untuk kalau kita nak akses melalui laman web, melalui internet, melalui website, menggunakan browser. Tapi apabila kita nak install dalam mobile ataupun dalam telefon kita, ada beberapa terms tu dia berlainan sedikit. So saya tak nak tuan-tuan confuse nanti. Okay. Pertama sekali, email. Bila dikatakan email ni, okay, yang ni email ni dalam terms nak configure. Masa configure saja. Tapi email kita masih sama. Okay, kalau tadi kan kalau tuan-tuan masih ingat, di awal slide saya tadi tu saya ada sebut email kita adalah ID kita @moi.edu.my. Okay ya. Kita punya ID @moi.edu.my. Itu adalah email, alamat email kita. Okay, itu yang sebenar. Okay, tuan-tuan kena pegang tu. Tetapi memandangkan Outlook ni dia ada sedikit technical lah. Okay, yang kita kena ikut dia punya configuration. Masa kita nak install dalam Outlook, bila dia minta masukkan email, ini format email yang kita kena masuk. Okay, iaitu ID kita .edu @1.gov.uc 1.gov.uc. Okay, 1.gov.my. Tuan-tuan jangan confuse ya. Kalau macam ni, apakah email saya dah tukar? Tak, email kita masih sama. Masih ID @moi.edu.my. Tapi yang ini berlaku hanya ketika kita nak configure dalam telefon kita. Okay, yang saya cakap, yang cerita ni hanya dalam Android. iPhone, dia mungkin lain sikit. iPhone tunggu set. Okay. Megan, ada soalan Megan? Ya. Ada soalan? Okay, silakan. Bolehkah email address daripada akaun email lain boleh transfer ke Ada berkenaan dengan install email, go. Okay. So pertanyaan bos tu saya akan Khairul dah maklum lah. Saya dah sedia maklum tentang isu tu. Khairul dah maklum pada saya. So nanti saya akan PM lah bos kita. Satu lagi. Okay. Domain tu ejaan semua huruf kecil oleh ejaan. Okay. Ini satu persoalan. Okay. Walaupun kadang-kadang tu kita akan jumpa dia akan semua huruf besar. Okay. Tapi don't worry. Ya, kita guna semua huruf kecil. Okay, kita pegang macam ni. Kita guna semua huruf kecil. Tak perlu guna huruf besar. Okay. Kecuali kalau dia automatic. Kalau dia ada certain apps tu, saya dah try guna. Saya dah try guna Gmail, try guna webmail lain. Kadang-kadang dia automatic. Automatic dia detect dan tukar 1.gov.uc ni kepada huruf besar. Tak apa, biarkan. Kalau dia automatic tukar tu tak ada masalah, biarkan. Okay, ataupun kalau dia minta tukar kepada huruf besar, dia tukarlah. Tapi sebenarnya tak timbul isu huruf besar, huruf kecil. Okay, for time being kita faham macam ni. Domain semua huruf kecil lah. Okay, so email, saya rasa email tu semua jelas lah. Masa configure dalam telefon, kita kena pakai format macam ni. Okay, id.edu @1.gov.uc.gov.my. Domain dia 1.gov.uc. Webmail, kadang-kadang dia akan minta webmail. Webmail. Okay, bila dia minta webmail, ini webmail yang kita kena type. Iaitu webmail, okay, rapat dah, webmail .1.gov.uc 1.gov.uc.gov.my. Okay, so ini adalah 3 perkara yang tuan-tuan kena follow masa nak install dalam Outlook nanti. Okay, saya harap semua jelas ya. Okay, saya continue. Okay, ini saya paparkan step dia.
Okey, tapi don't worry, tak payah salin sebab nanti saya akan demo dalam video dan saya akan inilah. Okey. Saya harap bagi yang dah install mungkin dah buatlah step 1, 2 sampai 3 ni. Okey. Buka Play Store ataupun Google Play Store, cari apps Outlook, lepas tu install. Itu Uli Setia dah minta install saja, jangan buat apa-apa lagi. So saya harap semua dah install lah. Bagi yang tak install lagi, bolehlah install sekarang. Okey, boleh install. Buka Play Store, cari Outlook dan install. Okey. Lepas tu step yang keempat, bila kita buka balik tu, dia akan start dengan satu butang lah, Get Started. Okey, tekan butang Get Started. Lepas tu dia akan minta. Dia akan minta email. Bila dia minta email, tuan-tuan automatik kena faham. Email kita dalam ni adalah ID kita .edu. Okey. Okay, id.edu@onegovuc.gov.my. Lepas tu tekan continue. Okey, kalau dia minta password, dia akan minta nantilah. Okey, tekan continue. Lepas tu dia akan minta isi domain. Okey, bila dia minta domain, okey, sebenarnya dia kalau dia letak huruf besar semua pun boleh. Okey, tak ada masalah. Okey, boleh letak huruf besar semua. Palang, okey, username. Username kita ingat id.edu. Itu adalah username kita. Okey. Okey, isi kalau dia minta domain dengan username, ikut format macam ni lah. Okey. Lepas tu kata laluan. Ingat kalau tadi ada yang sempat tukar password, guna password yang baru Jangan pula password yang lama lagi. Okey, kalau dah sempat tukar, guna password yang baru. Kalau tak sempat, boleh guna password yang saya bagi tadilah. Lepas dah isi password, tekan tick. Dia akan ada satu tick dekat atas. Okey, dia akan ada satu tick dekat atas, tekan tick tu. Lepas itu, dia akan ada account, dia akan keluar account added. Okey, lepas tu dia akan tanya, add another account. Adakah anda nak tambah lagi account lain? Tekan skip. Dia akan ada dua butang. Skip dengan continue. So, pilih skip. Lepas tu, selesailah. Dia akan keluarlah kita punya account. Dia mungkin akan ambil masa dalam beberapa saat nak keluarkan dia punya main page dia. So, selesai. Itu dia punya step-step nak configure dalam Android. Okey, tetapi saya dipahamkan ada certain version Android ni ada isu, ada masalah. Tapi saya dah confirm dengan pihak mampu, majority isu tu dah di-resolve, dah diselesaikan. Tapi kalau masih timbul isu tu, tuan-tuan ada pilihan. Okey, kan tadi saya ada sebut. Kalau yang Outlook ni ada masalah, tuan-tuan boleh try guna Gmail. Install dalam Gmail ataupun webmail yang lain. Itu mungkin boleh PM tepi lah, saya akan explain macam mana nak buat. Okey, sekarang saya akan tayangkan video tentang step yang saya kata tadi tu. Okey, tuan-tuan boleh dengar lah. Okey, saya nak cerita sikit lah. Okey, di sinilah yang saya kata tadi. Bila dia minta masukkan email, tuan-tuan kena ingat lah, kena masukkan username. Okey, username kita punya ID.
Lepas tu .edu at onegolfuc. Okay, onegolfuc.gov.my. Ini yang saya kata tadilah. Okay, masukkan email yang ni. Tapi sebenarnya hakikatnya yang ini adalah email yang kita guna untuk configure saja. Tapi nanti bila kita nak berurusan ke ataupun nak bagi alamat email ke apa ke, kita guna akaun email yang sebenar kita, iaitu yang ada at moi.edu.my. Okay ya, so saya continue. Okey, saya nak sambung sikit. Okey, so dekat bila dah once dah berjaya tu, dia akan adalah macam biasa dia punya menu-menu dia, inbox semua. So yang ni macam Gmail. Kalau yang biasa guna Gmail ke ataupun email lain, okey, macam itulah bentuk dia. Okey. So begitulah cara nak configure kita punya MyGovUC email ni dalam Outlook. Okey. So saya percaya tuan-tuan boleh try lah. Okey, boleh try buat step yang saya kata tadi ni. Okey. Okey. So saya tunjukkan sekali lagi lah. Okey. Mungkin tuan-tuan tanya kat mana nak masuk domain ni. Okey, tadi kalau tuan perasan dia satu bahagian manual. Kalau kita buat manual tu dia akan masukkan domain. Tapi kalau kita continue tanpa domain pun dia masih boleh guna lah. Okey. Ini step yang detail. Okey. Okey, so saya harap yang ni saya bagi satu aktiviti lah untuk tuan-tuan semua. Okey, nak pastikan semua dapat set up dan configure email dalam telefon masing-masing. So saya minta, ini satu aktiviti lah. Bukanlah kata aktiviti nak buat sekarang sebab masa dah makin tamat, makin hampir pada penamat. Saya ni kira homework lah, homework kepada semua peserta pada malam ni. Apa yang saya nak minta, tuan-tuan try install dan siapkan configuration dia dalam telefon. Lepas tu, cuba hantar email. Hantar email kepada saya. Sekali lagi saya akan share saya punya alamat email. Hantar email. Apa-apalah email, contohlah testing ke, test power ke, apa-apalah email, try send kepada saya. Saya nak tengok berapa ramai yang berjaya configure dalam telefon. Hantar melalui telefon lah, jangan guna website. Lepas berjaya configure dalam telefon, then try send satu email kepada saya. Saya akan share sekali lagi saya punya alamat email. So itu adalah homework. Homework untuk semua peserta yang menyertai khusus ataupun taklimat pada malam ni. Saya dah share. Saya dah share alamat email saya dekat info rasmi. So saya minta yang mana yang berjaya configure dalam telefon, hantar email kepada saya. Bagi yang ada masalah ataupun ada isu, boleh PM saya ataupun boleh juga PM Encik Khairul. Kami akan cuba bantu mana yang boleh lah. Tapi seperti yang saya kata tadi, saya ulang sekali lagi ya, walaupun saya dah banyak kali dah ulang. Sekiranya ada masalah nak install dalam Outlook, saya harap tuan-tuan boleh try install dalam Gmail.
okey, ataupun mana-mana mail service yang lain. Pastikan masa pilih tu pilih exchange. Jenis account tu pilih exchange. Lepas tu dia minta apa-apa tu masukkan 3 info yang saya beritahu tadi. Okey? So saya harap semua jelas setakat itu. Okey, saya continue lagi. Okey, saya continue. Ada soalan kan? Okey. Dia mungkin okey, nak tukar password. Okey. Berkenaan soalan nak tukar password. Dia mungkin sedikit berbeza. Dia mungkin sedikit berbeza. Okey, sedikit berbeza nak tukar password dalam kita punya apps tu. Okey, tapi memang boleh tukar password. Tukar password memang boleh, tapi mungkin sedikit berbeza lah. Saya tak pernah try lagi. Okey, dia tak sama lah. Okey, ada lagi soalan? Okey, tak ada. Okey. Okey. Okey, untuk iPhone. Untuk iPhone, dia ada step dia jugalah. Okey, ada step dia. Yang ni saya akan share. Saya akan share video dia selepas tamat sesi pada malam ni. Okey. So bagi peserta-peserta ataupun mana-mana pegawai yang ada menggunakan iPhone ataupun nak install dalam iPhone masing-masing, boleh nanti try tengok dalam video lah. Video tu saya akan ni. Okey. Okey, sekarang saya buka dalam 2-3 minit untuk kalau ada apa-apa pertanyaan lain. Tu ada soalan? Soalan daripada Cikgu Nurzaha. Okey, YouTube ni boleh kita ulang siaran banyak kali ke sebab laju? Memang, okey, memang itulah kami punya perancangan pun. Okey, sebenarnya memang sebab kami rancang nak buat benda ni dalam tempoh 1.5 jam. Okey. So memanglah kalau kami nak cover benda ni dalam 1.5 jam tu memang akan nampak macam laju. Okey. Tapi saya try cuba bagi maklumat tu semudah yang boleh, seringkas yang boleh supaya semua orang faham. Tapi kalau sekiranya kalau ada mana-mana yang terlepas ataupun tak dapat ikuti tadi yang live tu, nanti video ni akan di-share dalam YouTube rasmi KVSAT. Nanti bolehlah nak tonton berapa kali pun boleh. Okey. Segala apa yang kita lihat pada malam ni akan ada dalam video tu dan tuan-tuan bolehlah tonton banyak kali sampai betul-betul faham. Kalau masih tak faham, saya dengan Encik Khairul bolehlah di hantar mesej tentang isu yang berlaku lah. Okey. Cikgu Fauzi. Okey, saya pun masuk terus menu, tak ada pula. Okey, ini saya dah jawab tadi. Okey. Yang ni boleh tengok dekat reset password. Dia ada satu menu dekat bahagian pertama tu. Pergi ke reset password. Saya dah tunjuk tadi. So boleh tengok dalam video saya lah. Okey. Ada lagi soalan? Okey, samalah. Okey, sebenarnya mungkin maklumat yang saya bagi tahu tadi tu mungkin sebelum ni memang first time tu bila user tu first time login dia automatik akan keluar untuk tukar password. Tapi mungkin sekarang dia orang dah tukar setting dia. So maksudnya kita kena masuk ke dalam dan kita akan pergi kepada user self service. Okey. Di situ cari perkataan reset password. Okey. Tekan yang tu, lepas tu masukkan saja password yang baru. Okey, dah boleh reset dah. Tapi pastikan ikut polisi dia. Okey, kena ada 12 karakter minimum dan ada 4 benda yang saya kata tadi tu. Okey, ada lagi soalan? One last question kalau ada. Okey, ini soalan ke apa ni? Okey, tak apa Cikgu Syahir, nanti saya akan cek. Okey, sekarang mungkin tak sempat kot, saya akan cek nanti. Okey, thank you Cikgu Syahir. Okey. Satu lagi. Boleh tak add account kat dulu? Maksudnya macam mana? Boleh tak add account kat Outlook selepas ni? Maksudnya dia nak install kemudian? Mungkin kot. Tak ada masalah. Sebenarnya tadi saya tunjuk tu just demo saja. So kalau nak buat kemudian pun tak ada masalah. Okey, nanti boleh ikutlah step-step itu dan follow je. Okey, sebenarnya sepatutnya dia mungkin tu saya kata tadi, Outlook ni ada beberapa version Android ni dia ada isu. Tapi saya dah bawa persoalan tu kepada pihak mampu 2 hari lepas.
apa yang jawapan yang saya dapat, mereka kata kebanyakan isu tu dah di-resolve, dah diatasi. So sepatutnya tak timbul. Tapi saya dipahamkan adalah beberapa orang pegawai kita yang ada isu. Okey, ada yang ada menu tak muncul sebagainya. Okey. Okey. So dah habis sesi soal jawab. So kalau masih ada persoalan-persoalan yang lain tu bolehlah ditanya kepada kami bila-bila masa, kami akan cuba bantu. Tetapi pada masa yang sama, kalau tuan-tuan semua ada pertanyaan ke ataupun kemusykilan, tuan bolehlah melayari website MyGovUC. Kat situ ada bahagian soalan lazim ataupun manual dan juga video-video yang disediakan oleh pihak mampu lah untuk tontonan kita lah kalau ada nak maklumat apa-apa. Sebab saya tengok di situ bahagian manual dia memang cukup lengkap. Tapi mungkin ada certain manual tu dia tak update lagi sebab dia masih menggunakan sebab servis MyGovUC ni dah beberapa kali di-upgrade, ditambah baik. So ada certain features tu telah berubah. Tetapi kalau dia tengok dekat manual ataupun video-video yang diletakkan certain lah video tu, dia tak update lagi. So macam semalam pun saya ada satu video yang saya tonton, lepas tu saya query kenapa benda ni macam ni. Tentu dia orang pun baru perasan. Pegawai di mampu pun baru perasan dan dia orang pun terus keluarkan video tu. So sebenarnya memang dekat manual tu ada bahan-bahan dia tapi mungkinlah ada satu dua kata beberapa tu tak update, tak up to date lah. Tapi sekiranya tuan-tuan ada masalah, sama ada boleh contact saya ataupun Encik Khairul ataupun boleh contact terus. Okay, service desk MyGovUC. Okay, di talian 03 77 11 46 46. Saya ulang sekali lagi, 03 77 11 46 46. Ataupun dia ada email. Okay, ada email. Ada email dia, nanti boleh masuk dekat website MyGovUC, kat situ boleh ada juga email. Saya suka saya nak beritahu di sini, buat masa sekarang pihak mampu dia memang cepat bertindak. Okey, macam 2 hari lepas. Kita ada isu sebab ada 4 orang pegawai kita dia baru pindah. Bukan baru pindah, dah lama juga tapi akaun dia masih di sekolah lama dia. So saya hantar maklumat pegawai-pegawai itu kepada pihak mampu. Saya hantar pada first day pada tengah malam. Pada tengah malam tu, the next day tu dah dapat dah. ID mereka tu dah dimasukkan ke kita punya kita punya site lah. Maksudnya kita dah boleh guna. Dan saya sebagai admin pun saya boleh tengok lah. Dia punya account dia dah ada di Careers Brown Pride. So pihak mampu dia buat masa sekarang memang dia cepat bertindak lah. Kalau ada apa-apa isu, memang dia cepat bertindak. Okay? Okay, kita dah sampai ke penghujung. Okay, sebelum kita nak tamatkan ni, okay, saya nak paparkan satu benda. Okay, tadi saya ada sebut dia ada email. Okay, dia ada email. Di samping kita boleh call dia punya service desk, dia ada juga email dia. Okay, boleh tengoklah dekat website dia. Okay, ada email, ada Skype. Tuan-tuan boleh contact mereka melalui Skype. Tapi dia ada waktu operasi lah untuk Skype dia. Okay, email dia pun boleh check dekat situ lah. Okay, email dia whatservicedesk@wars.com. Okay, dapat nanti tuan-tuan boleh tengoklah dekat website dia. Okay, so sebelum kita nak tamatkan sesi ni, okay, ada satu borang lagi, okay, Google Form. Okay, yang ni saya nak dapatkan maklum balas. Okay, maklum balas daripada semua peserta yang turut serta dalam sesi pada malam ni. Okay, dalam borang tu ada 2 perkara. Okay, satu maklum balas, okay, tuan-tuan tentang sesi yang kita buat pada malam ni. Dan yang kedua adalah untuk dapatkan sijil. Okey, untuk makluman semua peserta yang join sesi webinar pada malam ni akan menerima e-sijil.
ECJ khusus, okey. Dia pakai ECJ lah, okey. Akan CJ tu akan di-email terus pada semua peserta dalam tempoh 1 hingga 5 hari lah bekerja. Tapi saya rasa mungkin lagi awal lah. Sebab CJ tu akan automatic generate. Once tuan-tuan dah isi maklumat dekat borang maklum balas ni, automatic dia akan generate CJ tu. Tapi CJ tu saya terpaksa hold dulu sebab saya perlu proses. Saya perlu proses dulu, nak confirm, dah verify, baru saya akan send melalui email lah. Melalui email yang tuan-tuan masukkan dekat ruangan email nanti. So, boleh buka dekat Google Form dia, isi maklum balas, okey, dan pastikan maklumat tu macam contoh nama, ikut IC, nombor IC, semua tu ikut yang betul lah, jangan tersilap pula nanti ya. Okey, email seboleh-bolehnya saya minta masukkan email MyGovUC. Kalau nak guna email lain pun tak ada masalah sebab saya minta 2 email. Email pertama dengan email alternatif. So, email alternatif masukkan email lain. Email pertama tu seboleh-bolehnya email MyGovUC. Okey. So, CJ khusus akan di-email dalam tempoh 1 hingga 5 hari bekerja. Saya itu saja daripada saya. So, saya mewakili jawatan kuasa Bestari KW Seberang Perai. Okey. Ingin mengucapkan terima kasihlah kepada semua yang telah dapat luangkan masa lah, sebab saya sangat menghargai tuan-tuan yang dapat luangkan masa ni, walaupun kita sibuk nak uruskan family dan sebagainya, tapi tuan-tuan masih sempat jugalah, okey, nak beri sedikit masa untuk kita sama-sama dapat ilmu lah, mungkin ini adalah ilmu baru bagi ramai orang. So, saya ucapkan terima kasih lah kerana turut serta, dan saya juga ingin memohon maaf sekiranya ada banyak kekurangan sebab ini bagi saya ini first time saya buat webinar ni. So memang saya akui ada banyak kekurangan, terutamanya dari segi audio dia, segi video dia. Okey. So segala kekurangan tu kami akan cuba atasi dari masa ke semasa lah. So dan saya tidak lupa juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada kita punya moderator pada malam ni, Cikgu Farizal, kerana sudi meluangkan masa dan memberi komitmen lah untuk nak menjayakan sesi pada malam ni. Okay. So, ada apa-apa lagi ke Cikgu Farizal? Saya rasa tak ada sebarang soalan dari dalam ruangan soalan kita. Saya rasa tak ada apa lah kot. Cuma ucapan terima kasih daripada Tuan Pengarah kita lah. Tentang kejayaan operasi malam ni, dan kami juga berharap benda ni ataupun webinar ni akan dapat berjaya dipaparkan di laman YouTube KBSEP. Jika ada persoalan ataupun pertanyaan lain atau bermasalahan lain berkenaan dengan aktiviti malam ni, diminta soalan boleh diajukan terus kepada Encik Megan, TS Megan kita, dan juga kepada Encik Carol untuk sebarang permasalahan berkenaan dengan Outlook pada malam ini. Saya tak ada apa lagi yang nak disampaikan. Ada apa lagi nak sampaikan, Megan? Saya setakat itu saja. Just nak beri sedikit maklumat awal lah. Saya akan tengok pada maklum balas setelah malam ni, sekiranya ada keperluan mungkin kita akan jumpa lagi lah. Itu pun tengoklah kalau kita punya cuti PKP ni ditambah lagi ke apa ke, mungkinlah ada peluang untuk kita nak bersua sekali lagi lah untuk sesi akan datang. Mungkin adalah tambahan ilmu yang kita nak kongsi bersama lah. Okay, itu saja saya. Thank you. Okay. Terima kasih Encik Megan. Terima kasih kepada kehadiran kita hari ini. Kalau ikut pada kiraan sekarang ni, penonton yang menonton webinar pada malam ni adalah seramai 53 orang. Okey, terima kasih kepada semua. Untuk sebelum mengakhiri webinar kita hari ini, pihak Jawatankuasa Web dan juga Webmaster juga mengucapkan selamat menyambut Ramadan yang akan tiba, dan juga
stay at home, jangan keluar, jangan degil. Kita tak mau panjang lagi, puas dah duduk rumah ni. So untuk itu, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Selamat menyambut bulan Ramadan semua. Okey.